Boleh juga kita lepak kat wakaf luar tu. Okey, boleh. Okey, kita ni ya. Assalamualaikum, Mami. Salam. Kita ni nak pergi lepak tak? Nak? Dekat mana? Aku dengan Wan nak pergi lepak dekat wakaf tu ni. Dengan kongkong ikan. Kita je lengang-lengang ni, tahu-tahu ni dah sampai sana. Oh, nak wis cepat-cepat. Hai, mana Mai Sarah dengan Wan ni? Tak sampai-sampai lagi lamanya. Weh, maaf lah weh, kita orang lambat sikit. Maaf ya. Maaf ya. Ha, sampai pun. Tak apa. Duduk. Terima kasih. Kau tengah buat apa ni? Aku tengah siapkan kerja Dr. Fazil. Lah. Kau dah buat ke? Tak. Kau? Aku dah siap. Oh. Wah. Mantap. Aku tak faham sebenarnya. Anak-anak tu cuba kau tendang pasal tokoh-tokoh tu. Aku buat tentang Abdul Munshi. Kau? Aku buat Asma Haji Omar. Oh. Cuba kau terangkan sikit tentang Asma Haji Omar. Ceritanya macam ni. Okey, aku pilih Haji Asma Haji Omar jadi tokoh dekat dalam kerja Dr. Fazil ni. Siapa profesor ni? Dia dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Citra, Kedah, Darul Aman. Dia merupakan pakar Nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Masih di sekolah menengah dengan sekolah rendah, dia belajar dekat Kedah. Tapi dia kemudian sambung ke Universiti Indonesia untuk mendapatkan sarjana muda dan sarjana sastra. Lepas tu dia sambung pula kat University of London untuk dapatkan ijazah kedoktorat. Dia juga merupakan wanita pertama yang memegang jawatan Timbalan Naib Kansellor di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, dia telah dianugerahkan gelaran Doktor Persuaratan daripada Universiti Malaya sebab sumbangan dia begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Dia juga telah menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Dan akhir sekali dia juga merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal memperoleh PhD. Apa peranan Asma Haji Omar ni, Wan? Cerita. Sebenarnya, dia ni banyak menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Lebih lagi orang yang macam kita yang sedang belajar tentang bahasa. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968 dan lain-lain. Malah, dia juga telah menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi lah. Okey, genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Okey, lepas tu kita cerita pula apa pemikiran Asma Haji Omar ni sebenarnya. Menurut Asma Haji Omar 2008, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Berdasarkan pemikiran Asma Haji Omar ni, kita dapat mengetahui bahawa orang masyarakat Melayu tidak boleh sengaja mereka-reka sejarah perkembangan bahasa Melayu yang palsu. Tak lengkap lah kalau ada pemikiran tapi tiada sumbangan. Jadi Betul. Wan, apa sumbangan Asma Haji Omar? Sumbangannya sebenarnya banyak. Kesan sumbangan tokoh kepada kita pada masa kini. Antaranya ialah dia telah menulis lebih daripada 60 buah buku dan menyebabkan nama beliau telah
digelar sebagai pendeta bahasa dan jadi rujukan kepada ahli-ahli bahasa. Karya penulisan beliau tentang susur galur serta pemahaman bahasa Melayu menyebabkan masyarakat mengetahui fakta asal-usul bahasa Melayu yang sebenar. Contoh karya tersebut adalah Ensiklopedia Bahasa Melayu. Pemikiran Asma Haji Omar tentang memartabatkan bahasa Melayu tadi dapat menghindarkan masyarakat daripada mereka-reka asal-usul bahasa Melayu yang palsu. Malah, tokoh Asma Haji Omar ini juga telah menganggotai dalam jawatan kuasa penting membina bahasa Melayu sebagai bahasa moden pada hari ini. Korang dah faham tentang Asma Haji Omar ni? Faham. Amni, cuba cerita pula tokoh yang kau pilih. Nama sebenarnya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1796 di kampung Pali, Melaka. Abdullah Munshi merupakan seorang anak bongsu daripada 4 adik-beradik dan beliau telah kehilangan ketiga-tiga orang abangnya sejak beliau masih kecil. Ayah beliau merupakan seorang yang berketurunan Arab Yaman, manakala ibu beliau merupakan seorang yang berketurunan India. Oleh itu, beliau telah mempelajari banyak bahasa, antaranya ialah bahasa Hindi, Tamil dan juga bahasa Inggeris. Beliau juga telah didedahkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran serta tulisan Jawi oleh bapanya sejak beliau masih kecil. Beliau pernah menjadi seorang jurutulis kepada Sir Stamford Raffles. Beliau juga pernah membantu Pedri Thompson dan Milne untuk menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Kitab Injil ni senang kata sekarang dipanggil sebagai kitab Bible. Beliau juga pernah menjadi guru bahasa Melayu kepada anggota askar Inggeris yang berketurunan India. Beliau juga pernah memangku jawatan pengetua di Anglo-Chinese College ketika Pedri Thompson pulang bercuti di England. Cuba cerita kat kita orang, apa peranan Abdullah Munshi ni? Abdullah Munshi ni berperanan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu di tanah Melayu kita. Antara peranannya ialah melalui penulisan. Bermula dengan penjajahan Barat ke tanah Melayu, apabila kuasa Barat mulai bertapak di tanah Melayu, penjajahan Barat ni telah menyebabkan kuasa golongan feudal merosot. Abdullah Munshi kemudiannya tampil sebagai penulis yang membawa perubahan. Antara karya yang telah ditulis oleh Abdullah Munshi ialah tentang kisah pelayaran Abdullah pada tahun 1838. Setelah hadirnya alat cetak, karya ini telah dicetak dan diterbitkan. Seterusnya, apabila agama Kristian tersebar, agama Kristian ini dibawa masuk oleh mubaligh-mubaligh dari Barat dan membawa masuk ilmu-ilmu Barat serta melemahkan kuasa feudal orang Melayu. Abdullah Munshi menerima tempias ilmu Barat memandangkan dahulu beliau pernah menjadi seorang penterjemah kepada Pedri Thompson dan Milne dengan menterjemahkan kitab Bible ke dalam bahasa Melayu atau kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Oleh itu, beliau dapat mencipta pembaharuan dalam karya-karyanya dengan menggunakan istilah-istilah Inggeris seperti istilah polis dan college dalam karya-karya beliau. Antara karyanya ialah Hikayat Abdullah Munshi. Kau ni cakap pasal peranan, apa pula pemikirannya? Terdapat pula beberapa pemikiran oleh Abdullah Munshi tentang adat dan kepercayaan, keadilan, feminisme serta ekonomi. Tentang adat dan kepercayaan ni, Abdullah Munshi menentang kepercayaan usang yang karut-marut kerana baginya ianya tidak munasabah dan bertentangan dengan ajaran Islam pada waktu itu. Antara contoh adat dan kepercayaan pada zaman dahulu ialah apabila seseorang itu melalui kawasan diraja, mereka tidak boleh berpayung, tidak boleh memakai pakaian kuning. Dan bagi Abdullah Munshi, ianya sangatlah tidak munasabah. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan keadilan.
Beliau sungguh mempertikai tentang konsep perbezaan taraf di mana golongan bangsawan boleh melakukan apa sahaja, boleh menyuruh apa sahaja kepada golongan bawahan ibarat hamba kepada mereka. Seterusnya, tentang feminisme. Abdullah membidas sikap lelaki Melayu yang malas dan pengotor sehingga menyebabkan tanggungjawab lelaki seperti yang diajar oleh Islam harus dilakukan oleh para wanita. Dan akhir sekali, pemikiran beliau terhadap ekonomi. Beliau menyatakan kesilapan yang dilakukan oleh orang Melayu dalam pelayaran di mana mereka menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dan tidak memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri, sedangkan mereka adalah seorang bangsa Melayu. Mereka harus memartabatkan bahasa mereka sendiri. Sumbangan pula. Pada pendapat saya, sumbangan Abdullah Munshi ni banyak memberi kesan terhadap negara kita pada masa kini. Antaranya ialah karya-karya beliau. Memandangkan Abdullah Munshi ni banyak memberi sumbangan dalam bentuk penulisan, jadi karya-karya beliau dapat memberi iktibar serta pedoman kepada masyarakat Melayu kini bahawasanya ilmu pengetahuan tu amatlah penting dan berguna supaya kita tidak lagi dijajah oleh kuasa asing. Seterusnya, pemikiran Abdullah Munshi ni dapat menghindari masyarakat daripada kepercayaan karut-marut yang bertentangan dengan ajaran Islam kita. Seterusnya, Hikayat Abdullah, iaitu salah satu karya Abdullah Munshi. Ia dapat menjadi rujukan kepada masyarakat zaman kini untuk membina bangsa yang lebih berjaya pada masa akan datang. Oh, barulah aku faham. Jadi, persamaan antara Abdullah Munshi dan Asma Haji Omar ni ialah kedua-duanya memartabatkan bahasa Melayu. Dan mereka juga giat dalam penulisan dan menerbitkan karya masing-masing. Contohnya seperti yang Wan bagi tahu tadi, Asma Haji Omar ni dia menghasilkan karya seperti ensiklopedia. Selepas itu Abdullah Munshi ini juga menghasilkan Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Selain itu, mereka juga memfokuskan hanya dalam bidang kesusasteraan Melayu sahaja. Abdullah Munshi ni karyanya lebih kepada pandangan orang Melayu terhadap British dan dalam karyanya itu ada nasihat-nasihat. Tapi Asma Haji Omar ini memfokuskan tentang lebih kepada tata bahasa. Selain itu, Abdullah Munshi ini juga berpendapat bahawa nahwu bukanlah penyelesaian bahasa, sebaliknya pengubahan secara paksaan. Manakala Asma Haji Omar ini menekankan kaedah nahwu, iaitu tata bahasa. Macam tu. Ya. Jadi sekarang kau dah faham macam mana nak buat kerja Dr. Fazil? Faham. Terima kasih. Sama-sama. Tak apalah. Dah lewat ni. Aku kena balik ni. Aku balik dulu ya. Okey. Bye, jumpa Kita lagi. Kita pun balik jugalah. Dah berapa ini ni?